Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai kawan-kawan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kerana Karipap. Kenapa kawan-kawan tersenyum? Lucu kan tajuk cerita saya? Tetapi sebenarnya kisah cerita ini tidaklah lucu kawan-kawan. Dengarkan cerita saya. Faris ialah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Dia dibesarkan oleh ibunya, Puan Fatimah. Puan Fatimah menjual karipap untuk menyara kehidupan mereka berdua. Faris ialah seorang anak yang baik. Dia sering membantu ibunya menjual karipap. Karipap ibu Faris sungguh sedap kawan-kawan. Faris juga rajin belajar serta mempunyai sasiah yang terpuji. Sebab itulah dia disayangi oleh guru-guru. Situasi ini tidak disukai oleh Safwan. Siapakah Safwan? Safwan ialah rakan sekelas Faris. Dia anak orang kaya, anak jutawan perniagaan yang bernama Datuk Alif Syukri. Sikap Safwan berbeza dengan Faris. Malas, degil, suka melawan cikgu. Safwan juga mempunyai ramai pengikut. Maklumlah, dia banyak duit. Di sekolah, Safwan sering mengejek Faris. Dia merendah-rendahkan Faris yang menjual karipap. Mat karipap. Itulah gelar Safwan kepada Faris. Pada mulanya, Faris bersabar sahaja. Tetapi kesabarannya hilang apabila Safwan dan pengikutnya menjadikan bekas karipapnya seperti bola. Disepak ke kiri, ditendang ke kanan, dilambung ke atas, dibaling ke bawah. Dia mengadu kepada Cikgu Zamani, guru disiplin sekolahnya. Safwan dipanggil oleh Cikgu Zamani. Setelah itu, Cikgu Zamani menjalankan siasatan. Maka Safwan dan pengikutnya dirotan dan diberi teguran oleh guru besar. Apalagi bertambah bencilah Safwan kepada Faris. Dendamnya terhadap Faris semakin meluap-luap. Pada satu pagi, sedang Faris berjalan menuju ke sekolah, dia dikejutkan oleh satu panggilan. "Oi, Mak Karipap!" Apabila dia menoleh ke belakang, dia melihat Safwan yang sedang bercekak pinggang. "Pelik!" Faris menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. "Kenapa bapa poyo dia ada di sini?" getus hatinya. Belum sempat Faris membuka mulut untuk bertanya, sebuah kereta hitam pacar roda berhenti di hadapan mereka lalu menarik mereka. Langsung mereka tidak sedarkan diri. Apabila tersedar, Faris mendapati dia berada di sebuah bilik kotor dan bersepah-sepah. Kaki dan tangan mereka diikat. Safwan berada di sebelahnya, sedang menangis ketakutan apabila seekor lipas hendak merayap di atas kakinya. Penakut rupanya si Safwan ni kawan-kawan. Tiba-tiba pintu bilik dibuka. Seorang lelaki yang berwajah bengis berdiri di muka pintu itu dan berkata sesuatu. "Oh, barulah Faris tahu. Rupa-rupanya lelaki jahat itu hendak menculik Safwan dan meminta wang tebusan daripada bapa Safwan yang jutawan." Faris terbabit sama sekali kerana kebetulan dia berada di situ. Penculik tersebut takut kalau Faris memberitahu identiti mereka kepada pihak polis. Setelah itu, Faris memandang di sekitarnya. Ada serpihan kaca. Faris mencapai serpihan itu lalu membuka tali ikatnya. Yeay! Akhirnya, Faris berjaya membuka tali ikatan tangan dan kaki Safwan pula. Faris mendapati di bahunya masih tergalang sampai sekolah. Dia mengeluarkan bekas karipap yang dibekalkan oleh ibunya. Dia makan karipap itu.
Tiba-tiba dia terlihat Safwan sedang memandangnya. Dia tahu Safwan juga kelaparan. Dia menghulurkan kuih karipap kepada Safwan, meminta Safwan mengambil kuih karipap itu. Safwan memandang Faris tanpa berkulip-kulip. Dia berasa malu dan insaf yang amat sangat. Sekali lagi Faris menghulurkan kuih karipap kepada Safwan. Akhirnya Safwan mencapai kuih karipap itu, lalu mengunyah dengan rinangan air mata sambil memeluk erat tubuh Faris. Terbayang-bayang di mindanya suatu ketika dahulu dia pernah menghina kuih karipap Faris. Setelah itu kawan-kawan, Faris mencari akal lagi. Bagaimana hendak menyelamatkan diri? Satu persatu mereka membuka tikar kaca dengan berhati-hati supaya penculik tidak menyedari perbuatan mereka. Akhirnya mereka berjaya meloloskan diri dengan 1000 kepayahan. Semenjak hari itu, Faris dan Safwan bersahabat baik. Ayah Safwan membantu ibu Faris merkomersialkan perniagaan karipap frozen. Kehidupan Faris dan ibunya bertambah senang. Ya kawan-kawan, kerana karipap, Safwan berubah menjadi pria lebih baik. Banyak pengajaran yang kita boleh perolehi daripada cerita ini. Antaranya ialah kita seharusnya berbuat baik kepada semua orang, tidak kira miskin atau kaya. Selain itu, kita harus mempunyai sifat saling memaafkan dan saling membantu demi kesejahteraan kehidupan. Kerana karipap sudah berakhir. Semoga semua terhibur. Sekian, terima kasih.